Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada malam ini merupakan siri yang pertama bagi kuliah kita Bulughul Maram, kitab himpunan hadis-hadis hukum min adillatil ahkam, yang telah ditulis ataupun dihimpunkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan sebelum saya memulakan itu, saya nak sebut satu dua perkara untuk kita kongsi bersama pada malam ni. Saya baru saja balik dengan rombongan Maib daripada wilayah Panga dan Terang, iaitu wilayah wilayah Andaman. Ada 9 wilayah yang merupakan majoriti orang Islam, 6 di Andaman, daripada Satun, Panga, Terang, Krabi, Phuket. Ini merupakan wilayah-wilayah yang mana majoritinya adalah orang Islam. Satun yang paling dekat dengan kita lah. Dan kali ini kami pergi, sebelum saya cerita, kami juga pergi ke wilayah Nakhon Sitamarat. Nakhon Sitamarat ni ialah satu, di sana ada satu sekolah yang diasas, yang dimajukan oleh Dr. Surin, seorang tokoh Islam daripada Thailand yang pernah menjawat jawatan sebagai Menteri Luar Thailand, lulusan pengajian agama, dan dia pernah mendapat Tan Sri tahun lepas, tahun 2015, daripada Yang di-Pertua Agong Malaysia. Cuma Nakhon Sitamarat ni adalah wilayah yang mana ada kaitan dengan sejarah Perlis, kerana Raja Perlis yang pertama ditabalkan di Nakhon Sitamarat, yang merupakan dikawinkan di Nakhon Sitamarat. Kemudian akhirnya Perlis ini dalam percaturan politiknya telah diiktiraf oleh Maharaja Siam di Bangkok. Bermula daripada isu kes daripada Nakhon Sitamarat, sehinggalah Perlis menjadi sebuah negeri yang tersendiri, yang berpisah daripada Kedah dan negeri-negeri lain yang lain. Saya bukan nak cerita pasal itu tuan-tuan boleh baca dalam sejarah dia. Ni Dr. Hazman, pengarah Jaib, dia pandai dia buat kajian buat ni. Tapi saya nak ceritanya tentang umat Islam di wilayah-wilayah ini. Jika kita di sebelah sini kita ada Yala, Naratiwat dan Patani, wilayah-wilayah ni mereka masih lagi cakap Melayu. Itu pun ramai juga yang dah mula bercakap bahasa Siam. Tapi umat Islam yang asalnya Melayu, sebahagian daripada Perlis, daripada Kedah, daripada wilayah-wilayah ini yang di sebelah Andaman ni, kebanyakan mereka sudah tak boleh cakap Melayu. Mereka mungkin ni ada sepatah dua perkataan, sebahagian boleh faham sikit-sikit, kerana proses siamisasi, proses di mana semuanya bahasa Thailand. Dan di Thailand ni bukan nak kata bahasa Melayu je, bahasa TV, gambar, filem Hollywood pun bahasa Siam kan, dia semua Siam kan. Tapi ini adalah jumlah umat Islam yang ramai. Mereka ada masjid mereka banyak bagi setiap wilayah, ada majlis agama Islam mereka,
Dan Perlis telah mengambil banyak tahun, beberapa tahun dah, 3 tahun langkah mencuba menyatukan mereka semua. Di bawah Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis, kita pergi ke sana, semua ketua-ketua Majlis Agama Islam setiap kali pergi, mereka akan datang berjumpa dan kita bincang apa yang boleh kita buat bersama dalam memperkukuhkan orang Islam di sana. Dan masa perkampungan sunnah pun mereka datang sini, cuma mereka tak apa nak faham bahasa kita. Jadi insya-Allah perkampungan sunnah kali ini saya minta dah pada Ustaz Khidir supaya kena ada sesi satu asing dengan mereka cakap Siam, kan? Supaya kita tak berpisah dengan mereka. Umat Islam ini luas. Kita ada di Indonesia. Dahulu jika tuan-tuan masih ingat idea Ahmad Bustamam, Burhanuddin Helmi dan ramai lagi yang memperkatakan, Pak Sako yang memperkatakan tentang Melayu Raya. Tapi idea ini dianggap sensitif ketika itu, kerana ketika itu Malaysia sedang menuntut kemerdekaan dan ada isu bersama dengan Soekarno. Tapi akhirnya kita fikir bahawasanya umat Islam Nusantara Melayu ini begitu besar dan mereka telah terpisah oleh banyak faktor. Perlis cuba mengambil langkah ni. Nanti ada orang tanya pasal apa yang nak pergi Siam pula ni, ya, kan? Perlis cuba mengambil langkah ini, supaya kelebihan yang Allah berikan. Ada orang duk bising pasal zakat Perlis ni, kelebihan yang Allah berikan, rakyat Perlis berapa saja, tapi Allah berikan kelebihan kepada Maibs dan kelebihan harta dan seumpamanya. Bukan kita pergi tabung duit di sana, kita pergi bagi skill kat mereka apa yang boleh kita bagi. Kita bagi apa yang kita lebih, kita ajak mereka. Dan mereka sebagai umat Islam yang tidak ada kerajaan mereka bukan kerajaan Islam pun begitu, tidaklah kerajaan mereka menindas mereka. Ada juga bantuan-bantuan yang diberi pada mereka. Bila kita masuk, polis, keselamatan mereka bagi kerjasama yang baik. Salah satu masjid yang saya pergi ceramah kemarin pagi, saya pergi ceramah pukul 10 waktu Siam. Saya ceramah, mereka gelak, mungkin mereka faham setengah, tak faham tapi ada penterjemah lah, kan? Tapi lebih kurang 3,000 orang hadir. Lebih ramai yang kuliah Masjid Alwi ni. Jadi dan masjid mereka tu saya ingat mungkin kalau 4 kali besar daripada ini. Mereka buat sendiri. Dan itu satu usaha yang membanggakan. Mereka mestilah dia look up pada Perlis ni. Dia tengok bahawasanya Perlis dengan datang. Tapi kalau kita datang ke negeri kita, kita pun tak ada masjid besar mereka. Kesungguhan, produk-produk mereka memang di Thailand, satu kampung satu produk, kan? Kita kalau kita tengok produk halal kita, berapa je produk kita, orang Islam kita. Saya pernah sebut bahawasanya ikan yang paling banyak sekali naik ni di Malaysia ni, nombor 1 atau nombor 2 di Kuala Perlis lah. Tapi keropok leko di Terengganu. Patutnya orang Perlis dahulu, kerana kita mau Muslim yang produktif. Dan ni saya nak sebut kerana masing-masing, alhamdulillah kita ada kelebihan yang lain, ada universiti sendiri, ada apa. Tetapi ini kita cuba mengeratkan hubungan antara umat Islam. Kerana orang Islam ni kalau ikut-ikut, kita tak payah sangat berbicara tentang bagaimana mengeratkan hubungan antara kita. Sebab kita ada banyak persamaan. Kita pergi ke Siam, kita pergi ke Amerika, saya pergi Australia, lepas balik Australia, lepas tu pergi ke US. Nanti orang tanya lah, pergi apa? Australia saya pergi dengan duit penganjur di sana, dan US juga sama lah, kan? Lagi pun masa cuti tak ada ambil, kan? Kalau miss satu masjid Alwi kuliah daripada hantar mufti pi mana ni lama dah tak kuliah, baru 2 kali. Tapi tak apalah, baguslah kan orang nak main kuliah, kan? Tapi saya pi, semua orang cakap di US ni, orang Malaysia kita jumpa orang Singapura, Melayu bertanya saya, boleh tak kami nak hantar anak-anak kami pergi duduk di Perlis?
sebulan ke apa-apa tu balik-balik supaya dapat ilmu diperoleh. Kerana orang anggap bahawa peroleh ni hebat lah, pasal kempen dalam Facebook ni nampak hebat kan? Kempen di ni nampak hebat. Alhamdulillah lah, ada kelebihan kita. Maksudnya saya nak beritahu tuan-tuan, tuan-tuan kena bergerak untuk bagi dia hebat. Saya tahu ada ramai doktor-doktor dan ramai-ramai pegawai yang pindah ke Perlis kerana nak mengaji. Dan hari ini pun kita interview, kita nak ambil lagi 5 orang mubaligh supaya setiap masa ada program ilmu di Perlis ni. Kalau ada orang tak main kuliah juga, tak tahulah pasal apa. Tapi saya nak cerita umat Islam ialah satu umat yang Allah bagikan banyak perkara yang boleh menyatukan kita. Kita pergi ke mana-mana, kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada orang mungkin tak tahu bahasa Arab ke, tak tahu bahasa Arab melainkan baca Quran je, tapi bila orang bagi salam dia tahu jawab Waalaikumsalam. Salam Islam. Islam tak ubah, peace be upon you ke, Islam tak ubah, walaupun maknanya sama. Selamat sejahtera sejahtera ke, Islam tak ubah. Salam satu Malaysia ke juga tak ubah kan? Dia kekal dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam dengan sendirinya tahu kita jalan di manakah kita pergi, di US ke kita pergi ni bulan-bulan 12, orang Malaysia kira hebat lah. Pergi kat Oxford Street di London, ramai orang Malaysia, rasa macam pergi ke pekan mana ni kan, Ampang ke mana kan. Jalan dia, tengok orang tengok tak pakai tudung tapi Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh, kita tahu dia orang Islam. Arab, mana lagi negara orang Islam. Allah satukan. Bila kita azan dalam bahasa Arab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tak kata Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita terpa masuk dalam masjid, bang apa ni, mana sama, dia kata tak boleh. Allah kekalkan syiar supaya adanya kesatuan kita. Hayya 'alas salah, mari kepada salat. Kalau dia panggil sila datang solat, oh kita mai masuk, kita pecat dah kan. Pasal apa? Kita kata, dia kata makna sama tak, yang ni syiar, dia kekal di dalam bahasa Arab. Orang Melayu, orang Cina, orang Pakistan, orang India, orang Siam, orang mana saja dengan hayya 'alas salah, dia tahu bahawasanya panggilan kepada salat, selagi mana dia orang Islam sekalipun dia tak erti bahasa Arab, maka dia kata la haula wala quwata illa billah. Umat yang satu. Bila mari time solat, di mana saja kita pergi masjid, kita tak tanya hari ni tu imam nak solat cara mana, tak, kita tahu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu yang saya sebut. Kita pergi ke Mekah, 2 juta umat Islam, mereka tak pernah berjumpa antara satu sama lain sebelum itu. Ada yang tinggi, yang rendah, cakap bahasa Uzbekistan, Samarkand, macam-macam, Rusia, apa-apa. Bunyi qad qamatis salah, qad qamatis salah, semua orang pergi masuk dalam saf, berdiri lurus saja sah. Dia bagi syarat kita rapat sikit, kita faham maksud dia rapat, dia buat, disuruh lurus. Tak pernah buat latihan. 2 juta orang Islam tahu nak duduk dalam saf bagi satu imam menghadap pada kiblat yang sama, Allahu Akbar, dengan pergerakan yang serentak. Amazing. Satu benda yang sangat dahsyat. Nak beratok ambil sijil apa-apa pun 3-4 kali buat latihan, duk silap lagi. Tapi orang Islam tak silap bila nak masuk saf dalam salat. Bukan senang 2 juta. Bahasa tak boleh, lain-lain negeri berjumpa tak pernah. Tahu macam mana nak ikut imam, tahu macam mana nak ikut pergerakan imam. Ini umat yang satu. Allah kata wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Inilah umat kamu, umat yang satu. Akulah Tuhan kamu, hendaklah kamu mengabdikan diri kepadaku. Inilah umat yang satu. Allah jadikan Ramadan yang satu. Di sini kita berpuasa, di Amerika berpuasa, di Australia orang Islam berpuasa, di Afrika berpuasa, di negeri-negeri yang mana siangnya panjang pun puasa Ramadan. Dia tak tukar Zulkaidah, dia tak tukar kepada Syawal, tak boleh tukar. Syiar yang sama. Ramadan puasa,
Kita pergi negeri mana ada orang Islam, puasa. Syiar yang sama. Umat yang tak payah kenal, saya puasa bulan Ramadan, oh kami negeri kami bulan Syawal, tak ada. Semua bulan Ramadan. Sampai waktu salat, semua orang Islam menghadap kepada kiblat yang sama. Man salla salatana wastaqbala qiblatana. Nabi kata, siapa yang salat dengan salat kita dan menghadap kepada kiblat kita, menghadap kiblat yang sama, Allahu Akbar, kepada kiblat yang sama. Tak ada seorang fikir fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, hadaplah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Tak ada orang kata kami di negeri kami nak belah timur, ini nak belah selatan, semua ke arah Masjidil Haram. Umat yang satu. Bila tunaikan haji, Allah tak buat di Madinah, walaupun Nabi itu jasadnya ada di Madinah, Allah buat di Mekah. Orang mari ke Mekah, wadin ghairi zi zar', lembah yang kering kontang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan asalnya. Hari inilah Mekah nampak hebatlah sikit pasal pembangunan ni, tetapi asalnya orang pergi Mekah tak ada apa, hanya semata-mata untuk menunaikan haji kepada Allah. Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu maka dia kena tunaikan haji. Orang datang tunaikan haji, tawaf yang sama. Bila buat haji 9 Zulhijjah, orang berada di Arafah. Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Orang Islam berkumpul di Arafah. Umat yang satu. Tak ada kata kami 2 hari lagi lah, tak. Sesak ke apakah, berada di Arafah. Bagaimana setelah umat yang Tuhan satukan dengan berbagai perkara, semayang semua baca sama, Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Fatihah dalam bahasa Arab yang sama, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, seluruh alam. Kita tak kata Tuhan orang Melayu ke orang Arab, dah, sekalian alam. Tak boleh tukar, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tak boleh. Kena ketak Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Dalam pendapat Abu Hanifah, dia kata boleh baca Fatihah dalam bahasa Parsi. Pendapat dia ditolak oleh semua para ulama, walaupun dia imam yang besar, kerana ini tak mungkin. Quran merupakan syiar, bahasanya Arab, tak boleh diubah. Inilah umat yang satu. Duka cita bagi umat yang satu ini, dia tak boleh bersatu sekalipun mereka telah dibuli dengan begitu dahsyat di seluruh dunia ini. Di Syria orang Islam dibunuh dengan begitu dahsyat, orang Islam tak boleh buat apa-apa keputusan. Di Rohingya, di merata tempat, di Palestin, habis satu negeri berlaku, diikuti negeri yang berikutnya. Kita bagaikan menunggu giliran masing-masing untuk dibuli oleh orang lain, sementara yang lain hanya melihat, sekalipun kita semua menyebut Allahu Akbar dengan nada yang sama dan bahasa yang sama. Sebab apa? Sebab kita umat yang kurang perhati. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bahawasanya orang yang masuk ke dalam neraka, mereka itu macam mana yang saya sebut, ada satu penyakit yang kita duk sebut dalam bahasa kita, iaitu penyakit ghaflah. Orang Penang kata ni ghaflah. Sebab tu Quran menyebut walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami masukkan, kami
penuhi neraka Jahannam itu kebanyakan jin dan manusia. Sebab apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu ada qulub, ada jantung hati mereka, la yafqahuna biha, tapi tak boleh faham, tak boleh faqih, tak boleh faham. Pasal apa tak boleh faham? Pasal tak mau ambil faham. Sebab Allah kata walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi tak boleh tengok, tapi tak tengok. Bukan apa tak tengok, tapi tengok tapi tak mau ambil perhatian. Macam kita, saya selalu sebut tuan-tuan, kita berjalan merata pi Mekah lah, pi apa, tapi kita tak mau ambil perhatian. Itu orang Melayu pi Mekah semayang, orang tak baca kunut, tak ada masalah. Balik-balik tengok orang tak baca kunut, sesat. Dia tahan pun tak baca kunut. Bila? Tu hari tu hampir mayang Mekah Madinah. Oh, tu di sana tak sesat, di sini sesat. Kalaupun hang tak setuju, dia tak boleh jadi sesat. Habis tinggi yang boleh kata benda ni tak berkuat pendapat ni, boleh lah. Nak jadi sesat kok mana orang dah semayang? Umat Islam sebahagian besarnya sebab kita jenis walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Ada mata tak tengok, ada telinga tak dengar. Bukan tak dengar tapi dengar tapi tak ambil perhatian. Sebab Allah kata ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti al-an'am, binatang ternakan, bahkan adall, mereka lebih sesat. Sebab apa? Ulaika humul ghafilun. Sebab mereka orang yang ghaflah. Ghafilun tu, ghafal, Arab kata ghafal, jenis lupa, jenis tak sedar. Kadang-kadang kita bawa, hang nampak tadi tak? Tak perasan tak? Ada. Dia bukan dia buta, tapi dia tak ambil perhatian. Kerana orang kita dia kurang. Al-Quran kata fa'tabiru ya ulul albab. Ambil pengajaran wahai ulul albab. Dia tak ambil pengajaran. Sebab apa? Dia pergi mana-mana dia. Sebab tu orang sebahagian ni anak-anak kita kan, pergi ke Mesir. Tak maaf, geng-geng Mesir tengok marah. Pergi ke Mesir tapi mengaji dengan orang Melayu. Pergi sana buat kuliah di rumah Melayu tu dengan ustaz Melayu. Kalau dah pergi Mesir mengaji dengan Arab lah. Pasal apa? Pasal duk beza Melayu lah. Akhirnya balik bahasa Arab pun tak setara mana. Duduk pun mengaji sama-sama, hak duk mengaji tu juga nak terang mana. Ada orang pergi Mekah zaman dulu, pergi Mekah mengaji Mekah. Mengaji dengan siapa? Guru Melayu juga. Kata tak payah duduk sini mengaji. Kadang-kadang makan tak apalah, taklah penting sangat. Pi luar negara sampai hari pertama, sampai Mekah pagi-pagi, jom pergi cari roti canai. Lah, roti canai nak buat apa? Ada 40 tahun dah nak makan roti canai. Pilah try tengok makanan Pakistan ke, Turki ke, Uzbekistan ke, adalah pengalaman baru. Sebab 3 hari nak kena pergi cari tang mana kedai, tapi carilah kedai Indonesia mana. Padahal nak balik 3 hari je ya. Sebab apa? Macam tu lah. Sebab kita tak mau experience sesuatu yang baru. Quran kata fasiru fil ardi fanzuru, berjalanlah kamu di atas muka bumi dan lihat. Kita malas untuk melihat. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah. Oi panjang Kitab yang kita baca ini ialah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam adalah merupakan kitab yang mana di hadis-hadisnya Bulughul Maram, bulugh yakni attainment, mencapai, pencapaian kepada maram merupakan objektif, mencapai tujuan, pencapaian tujuan, tercapainya tujuan daripada dalil-dalil hukum. Kerana di dalamnya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menghimpunkan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan hukum hakam syara. Hukum hakam ni secara umumnya dalam fiqh ni dia bahagi kepada 2.
Satu hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah, satu hukum hakam yang berkaitan dengan muamalah. Yang berkaitan dengan ibadah dia akan didahulukan di dalam perbincangan kerana ia membabitkan individu, dan muamalah ia merupakan yang selepas daripada individu itu telah menguasai ibadah. Siapa dia Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani? Tuan-tuan, siapa yang ada kitab? Siapa ada kitab selain daripada yang hafiz yang ni yang tidak memerlukan lagi kitab kerana telah menjadi ahlul kitab? Saya tak tahu, tuan-tuan pergi di kedai barangkali banyak siri kepada Bulughul Maram ni. Ada yang jawi apa, saya bukan peniaga, so saya tak tahu. Kitab saya pakai Arab, tapi saya tengok semasa saya pergi ke Indonesia, saya tengok ada buku ni, nak kata bagus sangat pun dia terjemahan lah. Mungkin antara yang boleh pakai lah. Saya tahu ada tak kat kedai kat ni, tuan-tuan carilah. Sekali ada orang tanya pula, nak cari di mana buku? Saya dulu mengajar universiti. Bila mengajar universiti, pelajar universiti masa awal-awal kos start, pelajar akan baru masuk. Budak kita kan, doktor, buku tu nak cari di mana? Saya, abang anda cari di kedai basikal. Dia tak, faham, saya akan cari kan. Buku cari kedai buku lah kan. Tak penting carilah, pergilah cari buku kan, supaya kita pergi ke negeri-negeri lain kan, bukanlah nak puji orang putih. Orang tahu puji orang putih tak kan, tapi selalu kelebihan mereka, kedai buku dia pun memang ramai orang. Sekarang kita di bandar-bandar besar pun okey, alhamdulillah, ramai orang kedai buku. Kita kadang-kadang buka kedai buku kerja nak tutup kan, tu kira yang beli, yang pi baca separuh tak beli kan, tu yang tak kira lagi, yang pinjam tak hantar kan. Jadi kedai buku tu banyak, sebab tu penulis-penulis mereka ilmu, orang duduk di atas di stesen kereta api, dia apa, orang ada buku, orang baca buku kan. Kita tak jadi benda tu. Dan nampi mana satu orang tu kita tanya dia, tahun ni, tahun lepas yang baca buku apa? Tak baca buku apa. Quran dan 3 lai tu kan, masa awal bulan puasa semangat, lepas tu habis tenggelam duk pergi pasar Ramadan. Sebab tu maka ni kena pergi cari kedai buku supaya kita tahu buku ni aku pernah tengok dah. Maksud saya apa dia? Maksud saya sekali lagi main mengaji, bawa kitab lah. Kalau tak bawa pun tak bawa jana, tapi kalau boleh bawa lah kitab. Saya tahu sebahagian tu, macam saya kata, sebahagian yang telah hafal kitab dan seumpama, tapi yang belum hafal tu dia bawa kitab, insyaAllah. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ataupun terkenal, Ibn Hajar ni terkenal. Orang Melayu biasanya kenal Ibn Hajar selain daripada Bulughul Maram. Ibn Hajar ni terkenal karya yang hebat, iaitu Fathul Bari, iaitu syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Dia merupakan orang yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari dengan syarahan yang lengkap, yang mengambil masa puluhan tahun untuk dia habiskan. Namanya ialah Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-Kinani Al-Asqalani. Al-Asqalani iaitu daripada Asqalan, ataupun dia digelar sebagai kunyah dia Abul Fadl Syihabuddin Ibn Hajar. Bila disebut di dalam hadis, apabila orang sebut qala al-hafiz, berkata hafiz, hafiz ni gelaran kepada ahli hadis. Al-Hafiz Ibn Kathir, Al-Hafiz Ibn Taimiyah, Al-Hafiz Al-Zahabi, Al-Hafiz Al-Mizzi, Al-Hafiz Al-Maqdisi. Ramai Al-Hafiz ni. Hafiz ni orang Melayu kadang-kadang hafal Quran dia akan panggil di belakang tu Al-Hafiz. Al-Hafiz ada gelaran yang sangat hebat untuk ahlul hadis. Al-Hafiz maksudnya dia hafal hampir semua habis hadis yang orang pernah dengar ni, ataupun yang pernah lalu ni, dia lalu kat dia lah Al-Hafiz. Hebatnya penguasaan. Kalau orang sebut nama Al-Hafiz Al-Imam Ibn Qayyim, Al-Hafiz Ibn Qayyim, nama gelaran dia, nama dia tu Ibn Qayyim tu lah. Tapi kalau orang sebut Al-Hafiz Ibn Kathir, Al-Hafiz, ini orang kaitkan dengan nama, doktor sekian macam tu lah. Tapi kalau orang sebut Al-Hafiz saja, nama tak sebut. Kalau dalam waqala Al-Hafiz, berkata Hafiz selain daripada kitab Ibn Hajar, kitab orang lain, waqala Al-Hafiz, kata Hafiz dalam kitab kita hadis, dia bermaksud Ibn Hajar Al-Asqalani.
walaupun tak sebut nama. Pasal kira dalam rutbah, dalam pangkat hafiz ni, boleh kat dia paling tinggi lah. Kalau orang lain tu dia bersebut dengan nama, kalau dia pun orang sebut nama. Tapi kalau ada kita sebut satu orang penulis tu kata qala al-hafiz, dan penulis itu ialah penulis yang datang selepas daripada zaman Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kita tahu dia maksudkan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Nak kiranya apa? Nak cereranya hebatlah dia dengan gelaran itu, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Alim yang besar yang lahir di Asqalan, iaitu Asqalan di Palestin. Dia lahir bila? Dia lahir pada tahun 773 Hijrah dan dia meninggal pada tahun 852 Hijrah. Asal daripada Asqalan di Palestin, tapi dia lahir pada tu di Qahirah. Dia lahir di Qahirah. Asal Asqalan itu Palestin. Dia lahir di Qahirah. Kalau baca sejarah dia, hebatlah. Masa 9 tahun hafal Quran, dan kemudian baca kitab-kitab hadis daripada banyak ulama-ulama hadis, dan menghabis sunan-sunan yang 6 dia habis dalam beberapa majlis, menunjukkan dia hebat. Cumanya saya nak sebut satu hal, dia mengaji pun hebatlah. Sebelum itu guru dia hebat. Antara guru dia yang hebat ialah Zainuddin Al-Iraqi, Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi. Kalau tuan-tuan baca kitab Fathul Bari, kitab Ibn Hajar Al-Asqalani, kalau dia kata qala Al-Hafiz, dia kata Hafiz, dia tak sebut siapa, dia maksudkan guru dia Zainuddin Al-Iraqi. Al-Hafiz Zainuddin ataupun Az-Zain Al-Iraqi ni, atau Zainuddin Al-Iraqi, merupakan satu tokoh yang besar, guru pada Imam Ibn Hajar. Dia meninggal pada tahun 806 Hijrah. Dia tulis satu kitab yang menyebabkan dia terkenal. Banyaklah. Antara yang dia terkenal ialah dia takhrijkan hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Ini ada rakaman ni, suruh Malaysia ni, pasal saya nak ulas. Ada orang kata, mana ada hadis palsu dalam Ihya, mana ada hadis tak faham dalam Ihya. Yang ni walaupun kau tokoh ni dia buat kenyataan dalam surat khabar, nampak macam dia daripada tokoh pondok ke apa, saya nak kata kat dia telah tersasar daripada bidang ilmu pengetahuan yang diketahui awam. Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi telah tulis kitab yang terkenal Al-Mughni an Hamlil Asfar fi Takhriji ma fil ihya'i minal akhbar. Kitab ini meletakkan hukum kepada hadis-hadis yang ada di dalam Ihya Ulumuddin. Di dalamnya ada hadis-hadis yang palsu, yang sahih, yang banyak yang sahih, ada juga yang dhaif, yang tersangat dhaif, yang tidak ada asal. Kalau tak ada asal, artinya dia dikategorikan sebagai palsu, walaupun apa saja tafsiran yang orang cuba lakukan. Ni guru Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia berapa orang lagi guru dia, termasuknya Sirajuddin Al-Mulaqqan dan ramai lagi guru dia. Ibn Hajar ni banyak ilmu yang boleh kat dia. Sebahagian riwayat, dan dia sendiri sebut, dia masa muda-muda, dia kata masa muda-muda syarabtu ma'u zamzam fi bidayati talibil hadis, fi bidayati talibil hadis. Aku ni pada permulaan mula-mula aku mengaji dulu, aku minum air Zamzam. Biniyati an yarzuqallahu li halata al-imam al-Zahabi, dengan niat supaya Allah bagikan kepada aku keadaan seperti Imam Zahabi. Al-Imam Zahabi ni imam yang hebat. Nanti saya akan sebut buku-buku yang dia tulis. Ni kira mengaji ni, dia kena mengaji kitab sikit lah.
Az-Zahabi ni hebat, dia alim dalam hadis, dia alim dalam rijal. Rijal ni dia tahu tokoh-tokoh hadis, tokoh ataupun perawi-perawi hadis. Perawi hadis ni bukan semua orang boleh pakai riwayat hadis. Ada pemalsu, ada yang betul, ada yang tak ingat, ada yang dajjal, macam-macam. Ribuan nama ada dekat Az-Zahabi. Ibn Hajar kata, masa aku minum ayak masa awal dulu, aku niat, ya Allah bagilah ilmu, Allahumma rzuqni halata Az-Zahabi, ya Allah berikanlah pada aku keadaan seperti Az-Zahabi. Maksudnya idola dia tu Zahabi lah. Zahabi ni dia meninggal pada tahun 748 Hijrah. Dan kita kena ingat, dia tak, Ibn Hajar tak sempat berjumpa dengan dia, kerana Ibn Hajar ni dia lahir pada tahun 773 Hijrah tadi. Dia tak sempat jumpa lah. Az-Zahabi ni siapa? Az-Zahabi ni anak murid dan rakan yang baik, anak murid yang menuntut dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Yang ni geng mini bengang sikit. Jadi dia kata macam mana Zahabi, dia duk cari jalan. Kononnya Zahabi ni kutu Ibn Taymiyah. Dia pun merepet, nak cari, dia pun buatlah surat-surat rekaan lah, apalah, andaian lah, mana dia pun jumpa surat tu. Kerana Az-Zahabi ni dia sebut tentang guru dia Syekhul Islam Ibn Taymiyah dengan pujian yang sangat dahsyat. Sebab itu Al-Imam Suyuti ambil yang sama dalam Tabaqatul Muhaddisin, sebut yang sama, puji Ibn Taymiyah. Kata Az-Zahabi, aku telah, jika sekiranya aku ni boleh bersumpah baina rukni wal maqam, jika aku boleh bersumpah tinggi di Kaabah, la halaftu anna ainai lam tara mislahu, sesungguhnya mataku tidak pernah melihat seperti Ibn Taymiyah. Sesungguhnya mata Ibn Taymiyah tak akan pernah melihat orang seperti dirinya sendiri. Hebatnya Ibn Taymiyah tu, geng-geng tu duk geram tu kan. Ada seorang pegawai polis tu duk cakap saya Ibn Taymiyah kan. Saya panggil dia main forum, tak boleh, tak main. Saya ingat saya nak forum saya. Ibn Taymiyah rahimahullah, Az-Zahabi ni adalah merupakan anak murid Ibn Taymiyah, dan dia merupakan idola kepada Al-Hafidh Ibn Hajar. Ini menyebabkan para ulama sebagian menulis bab kelebihan meminum air Zam-Zam selepas daripada tawaf. Lepas tawaf tu minum, niat. Tapi niat tu bukan bergantung pada air Zam-Zam, bergantung pada Allah Ta'ala lah. Kita buat balik yang Zam-Zam di rumah mandi, yang Zam-Zam tak jadi. Pasal bergantung air Zam-Zam. Bergantung air Zam-Zam. Ramai para ulama, Imam Syafi'i rahimahullah, dia minum air Zam-Zam, dia niat banyak perkara. Dia niat antara ilmu, dan dia niat juga supaya dia memanah tepat. Kata Imam Syafi'i, aku panah 10 boleh 10, aku panah 9 kena 9, tepat panah no. Kan Ibn Abbas dia minum air Zam-Zam, dia kata, Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an, ya Allah aku mohon daripadamu rezeki yang luas. Abu Hanifah, ramai lagi, semua ulama-ulama besar, mereka minum air Zam-Zam dengan mengharapkan Allah melalui keberkatan air Zam-Zam, bukan minta air Zam-Zam, minta daripada Allah, tapi mengharapkan dengan keberkatan air Zam-Zam supaya diberikan ilmu yang banyak pada mereka. Masya Allah, dan mereka diberikan. Pun begitu, itu bukanlah satu hujah. Setengah orang ni kadang-kadang dia mengaji, dia tak faham. Hang siapa? Dia tu tahu tak? Dia ada mimpi jumpa Nabi, tahu tak? Takkan dia cakap salah? Yang ni dia tak boleh jadi hujah dalam agama. Hujah dalam agama, hang mimpi jumpa Nabi ke? Hang semayang tahajud 30 rakaat ke? Ini semua tidak menjadi hujah. Hujah dalam agama, dalil Quran dan Sunnah. Amalan baik kita dengan Allah Ta'ala. Dan ini ramai orang salah dalam membuat penilaian. Guru yang baik di sekolah apa dia? Guru yang mengajar, masuk kelas mengajar.
Kalau guru tu tak pernah guru tu selalu penting sekolah, tapi dia guru yang baik. Sebab apa? Selalu sembahyang duha. Boleh kita kata macam tu? Dia guru yang tak baik, sebab tugas dia sembahyang duha hang dengan Allah Ta'ala. Tak payah duk masuk Facebook. Abang kata alhamdulillah malam tadi dengan kerendahan diri saya dapat menunaikan tahajud 2 rakaat. Nak abang buat apa? Kan? Tengah tahajud suruh bini ambil gambar. Ikhlas. Cik tu dia gitu. Ha? Amalan peribadi ni orang tak zahirkan dalam melainkan orang yang tak betul diri dia. Duk pergi cerita ke orang dia mimpi Nabi, melainkan dia ada nak menunjukkan satu kelebihan diri dia. Benda-benda ni orang simpan pada diri dia. Semailang, solat tengah malam. Apa nak pergi abang? Alhamdulillah tuan-tuan, antara amalan saya nak ni, saya tak pernah tinggal sembahyang duha. Buat apa kita nak bagi tahu? Saya tahajud, masya-Allah, tak payah dulu. Ini amalan kita dengan Allah. Allah terima tak terima pun kita tak tahu, berdasarkan keikhlasan setiap orang, dan kita sangka baik dengan Allah. Imam yang baik ialah imam yang main bertugas jadi imam lah. Bilal yang baik, Bilal yang bertugas jadi imam. Kalau dia sembahyang tahajud dia tak malam, subuh dia tak main, dia tak baik. Pasal foto imam kita tak main. Semalam dia tahajud sembahyang malam, kita tak bagus. Tugas dia kena sembahyang subuh berjemaah. Demikian juga pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan yang bagus ialah dia bertugas pada kerja dia. Kita tengok pergi kaunter tak ada. Mana pegawai kita ni orang beratur panjang. Minta maaf cik, dia pegawai yang baik, duduk tengah sembahyang tahajud. Duduk tengah sembahyang apa? Sembahyang duha. 2 jam orang tu. Minta maaf ni, siapa komplain ni? Saya sembahyang duha 8 rakaat tahu tak? Cik, hang tak bagus. Kerja hang jaga kaunter tu. Ini benda sunat antara hang dengan Allah Ta'ala. Demikian juga pemimpin. Siapa saja yang bagus ialah yang menjaga amanah, yang tidak rasuah, yang tidak mengambil harta benda rakyat. Masalah hang nak pergi umrah ke, hang semayang lah, kajian-kajian semayang, pergi ambil gambar kat belakang ke depan. Tengoklah pemimpin yang bertakwa. Bukan itu sukatannya. Semayang asar, semua orang semayang asar. Bukan saja pemimpin saja, manjo itik pun semayang asar. Saya cakap semualah, kan? Tak kira lah pemimpin di mana pun. Tapi soalnya kita salah memberikan sukatan. Kita nak menilai baik berdasarkan bidang tugas lah. Baiknya pemimpin, laksanakan bidang tugas. Kita tak minta orang jadi seperti Umar bin Abdul Aziz ataupun Umar bin Khattab. Mustahil. Kita minta amanah seperti mana amanahnya orang-orang yang biasa amanah. Pemimpin barat, sebahagian mereka tu tak ada pula gambar mereka. Di Jepun, pemimpin dia, Australia ada pemimpin Perdana Menteri dia letak jawatan sebab buat klaim terlebih, klaim mileage tu lebih, orang buat keluar letak jawatan. Dia tak ada pun cerita dia pergi semayang apa, tetapi soal amanah, benda yang common sense. Jepun pemimpin dia mayang pun Tuhan pun dia tahu pun tak, tapi dia tahu sebagai pemimpin kalaulah benda tu rosak apa, menjadi tanggungjawab dan amanah diri dia. Kita orang Islam kita selalu silap hal ni. Sebab itu bila ada orang tangkap khalwat, kita bubuh muka surat depan, pemberita-pemberita yang bubuh muka surat depan, ini aib peribadi, dia berdosa ke apa, dia dengan Allah, kita buka aib dia, Allah buka aib kita. Dan kita kata teruk. Memanglah satu benda tu salah. Tapi kadang-kadang ada orang buat rasuah apa lagi. Alhamdulillah lah 3 hari ni ramai juga kena tangkap. Macam-macam lagi. Orang ni duduk muka depan dengan bangganya. Tak ada orang rasa aib. Dia kata pandai dia tu, 50 juta hilang. Siapa tak boleh tegak? Hebat. Salam sikit. Kerana kita salah di dalam penilaian dalam hidup ni. Ini penting untuk kita fahami. Bukanlah pemimpin ni semualah, seluruh dunia Islam merata sama saja mana pun. Kerana kita jadikan soal peribadi, amalan peribadi dibesarkan, amalan yang membabitkan soal kepentingan awam, kita seolah-olah rasa tak ada apa. Nak ukur isteri yang baik, sebab tu
Nabi tak benarkan isteri berpuasa jika suami sunat, jika suami dia ada. Kenapa? Puasa kan baik, tapi tugas isteri ialah ada kaitan dengan suami, yang tu sunat. Sebab tu kalau kita puasa sunat sampai pergi pejabat pun tak larat, semua tugas tak buat, kita jangan puasa. Pergi pejabat ni wajib, pasal yang ni orang banyak gaji kita. Dan ini kita kena betulkan mindset kita di dalam menilai tugasan-tugasan yang Allah amanahkan sekarang. Semayang sunat, puasa sunat, semua kita pakai buatlah masing-masing. Ni tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala. Kita tak akan kuat di dunia ni melainkan kita kena ada amalan sunat, zikir kita dan seumpamanya. Tapi tak payah nak habang tu, habang kata Masya Allah, ni saya nak beritahu guru kita ni sehari semayang berapa ribu rakaat. Bila main dalam majlis sekarang ni, ramai guru-guru lah pakat bersaing lah, guru yang serban besar, serban kiri kanan, serban selendang, macam-macam. Tak apalah, bila anak murid perkenalkan dia berzikir sehari berapa ribu kali. Saya persoalan, hang habang kan anak murid hang berapa ribu kali yang zikir? Ini amalan peribadi. Tapi dunia Islam tetap mundur. Di barat tak ada habang kata pemimpin dia, guru dia zikir berapa kali, tapi ketelusan dia, rekod ketelusan itu yang penting. Dia telus terhadap rekodnya. Maka dengan itu maka mereka dapat menyelamatkan kaum mereka. Azan ke?
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Antara kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, saya sebut 2-3 kitab lah untuk kenalan beliau. Ad-Durrul Al-Kaminah fi A'yanil Mi'at Ats-Tsaminah. Siapa yang pernah baca kitab ni, Durrul Kaminah ni dihimpunkan nama-nama tokoh-tokoh pada kurun yang ke-8. Termasuk dalam tu ialah Ibn Taymiyah rahimahullah, yang Ibn Hajar himpunkan sebagai tokoh yang hebat, yang kata Ibn Hajar pada hari kematian Ibn Taymiyah tu patah kayu pemegang jenazah tu kerana orang begitu ramai. Tidak pernah lagi Damsyik menyaksikan satu jenazah yang lebih ramai daripada itu orang datang untuk solat. Walaupun hidupnya dipenjara oleh pemerintah disebabkan fatwa-fatwanya, tetapi antaranya yang difatwakan akhir hayat dia ialah kena talak 3 jatuh satu. Sama dengan perlihnya pandangan Ibn Taymiyah kena penjara. Tapi akhirnya sekarang ni semua orang pakai fatwa dah. Tapi Ibn Hajar cerita dalam fatwa dalam Durrul Kaminah banyak tokoh. Kitab yang terkenal ialah Fathul Bari, Syarh Sahih Al-Bukhari. Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Kita pergi Indonesia ni diterjemah habis lah buku. Yang bab terjemah tak kena jangan tanyalah. Beli buku Indonesia ni kena hati-hati, bukan betul sangat dia terjemah, tapi tang terjemah ni terjemah berbelah jilid syarah Fathul Bari itu diterjemah. Rajin lah, lagipun mereka ni besar dia punya market dia. Kita ada edar kitab Fiqh Sunnah hak terjemahan Indonesia. Saya pun silap sikit lah, kita duk baca Arabnya, jadi kita bagi hak Indonesia tu untuk membolehkan guru-guru takmir yang mana tak boleh baca Arab ni baca hak Melayu lah, terjemahan Indonesia. Setelah kita dah lama dah, kita tengok-tengok ada beberapa tempat memang tak betul dia terjemah. Dia pakai penin dia ya. Terjemahan tu tak betul, kitab tu betul lah asal, dia terjemah tu tak betul. Antara kitab yang ditulis oleh Ibn Hajar lagi Lisanul Mizan. Lisanul Mizan, tadi saya beritahu Ibn Hajar ni dia minat kepada Al-Imam Az-Zahabi kan, Al-Hafiz Syamsuddin Az-Zahabi. Dia minat kepada Al-Zahabi. Dia ringkaskan kitab Zahabi jadi nama Lisanul Mizan. Kerana Zahabi ni tulis satu kitab Mizanul I'tidal fi Naqlir Rijal. Mizan I'tidal. Zahabi ni terkenal dengan sikap yang sederhana. Biasanya orang dulu bila dikritik rawi ada 2 bahagian. Satu geng bila kritik rawi longgang sangat, rawi yang tak boleh pakai pun jadi boleh pakai. Satu kalau dia kritik rawi, kritik sampai tak mau, sikit punya kesalahan pun dia buang rawi tu. Mari Al-Imam Az-Zahabi dia i'tidal, dia bagi yang ni boleh, yang ni sebenarnya boleh, tak boleh kata macam tu, tak boleh. Dia terkenal dengan i'tidal, dia tulis kitab dia Mizanul I'tidal. I'tidal ni maksud sederhana lah, tak melampau. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar ringkaskan kitab tu dengan sikit penambahan dia, nama dia Lisanul Mizan, lidah mizan. Ni hebat tokoh-tokoh ni, mereka buat mereka khidmat dari kitab. Antara kitab Ibn Hajar lagi Taqribut Tahdzib. Taqribut Tahdzib ialah kitab yang Ibn Hajar ringkaskan daripada kitab Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal, Taqribut Tahdzib ialah kitab yang mana semua nama para perawi. Bagi kitab Sunan yang 6, Sunan 6 tu nama perawi-rawi ni kedudukan, boleh pakai tak boleh pakai, lemah, semua senarai. Al-Hafidh Ibn Hajar buat senarai nama ni ikut abjadiyat, alif, ba, ta, ikut, senang cari nama. Dan kemudian kitab ni sebenarnya dia ringkaskan daripada kitab Al-Hafiz Al-Mizzi. Al-Hafiz Al-Mizzi ni salah seorang lagi kawan Ibn Taymiyah, anak murid Ibn Taymiyah, meninggal tahun 742 Hijrah, kerana dia ada kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Jadi dia ringkas daripada kitab ni. Panjanglah kitab ni pula sebenarnya, ringkas kitab Mizzi tu pun dia ringkas lagi daripada kitab orang Al-Kamal fi Asma'ir Rijal daripada Abdul Ghani Al-Maqdisi. Hebat khidmat depan ni pada kitab, sehingga karangan-karangan yang hebat yang mereka keluarkan. Salah satu lagi kitab yang ditulis sebelum saya nak ni ialah Nukhbatul Fikar.
Nukhbatul Fikar ialah kitab tentang ilmu hadis. Kitab ni saya akan mengajak di Center of Sunnah tu, masjid lama Arau tu, sekarang jadi Center of Sunnah. Kitab ni kitab Arab, mengajak teks Arab. Hak ni bagi sesiapa yang nak mengaji betul-betul ya. Mengaji jenis bawa buku ni, yang hafal kitab pun suruh bawa buku tak? Macam tuan-tuan ni makam lain lah kan. Kan? Dia apa kita sediakan kena main mengaji. Yang ni kita tak mau ramai. Kalau ramai pun tak apalah. Kita mau hak mengaji betulnya, kita bagi sijil. Nukhbatul Fikar dan banyak lagi kitab-kitab lain yang merupakan kitab-kitab asas matan yang akan kita ajak di situ. Jadi siapa-siapa yang berminat, dia boleh mula, mungkin insya-Allah kita akan mula pada awal Februari. Kena daftar nama lah. Kena main siang, dia mengaji siang, saya tunggu saya mengajar malam. Tapi siang, pagi, tengah pagi akan mula dengan apa? Dengan mengaji bahasa Arab dulu kan. Kemudian baru akan mula dengan kitab-kitab ni. Jadi kalau orang nak balik sistem macam dulu orang kata sistem pesantren lah, macam sistem pesantren lah, mengaji balik, tuan-tuan boleh hadir ke situ lah. Terutama yang pencen-pencen tu, daripada minum kopi sampai pukul 11. Lebih baiklah pergi mengaji. Dan akhirnya ialah kitab Bulughul Maram ini, yang insya-Allah dia akan bermula dengan Kitabut Taharah. Tuan-tuan tolonglah cari kitab, saya minta merayu tuan-tuan, walaupun saya tahu tuan-tuan dah ni, tapi carilah kitab, kerana kita akan baca hadis-hadis di sini, hadis-hadis tentang hukum. Jadi kita kena mengaji, dia akan mengaji semua hukum, tentang wudu, tentang air, tentang semua bab hukum. Kalau habis kitab Bulughul Maram ni, hampir kita menghabisi semua hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum makam syarak. Bukan hadis-hadis nasihat kita dah baca dah, dalam hadis 40 tu campur. Di dalam Riyadhus Shalihin banyak hadis-hadis nasihat campur-campur. Tapi yang ni Ibn Hajar himpun hadis hukum. Dan kita akan mulakan pada kuliah yang akan depan ni ialah tentang hadis yang pertama, iaitu huwa tahuru ma'uhu wa hillu maitatuh, tentang air laut yang airnya bersih dan bangkainya adalah halal. Dan ini akan kita syarahkan dengan syarah yang insya-Allah untuk difahami oleh semua. Kita buka pada sesi soal jawab. Jadi pesanan saya pada minggu depan, cari kitab apa pun nak pergi cari dalam Jawi ke dalam Arab, saya tak kisah. Yang penting nama dia Bulughul Maram. Kan? Yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Apa hukum seseorang mengambil berapa peratus sumbangan seseorang kepada ma'at tahfiz dan seumpamanya? Kita kena lihat sesuatu pemberian atau pemindahan atau transaksi wang berdasarkan kepada akad. Berdasarkan akad itu, akad ni orang kita dia kata dok kata akad. Akad ni sebenarnya perjanjian lah, kontrak. Bila kita jual beli tu akad lah. Orang kita dia tak faham, dia ingat akad tu angkat sikit, dia ingat angkat, bukan angkat, akad. Akad. Bukan angkat nikah, akad nikah. Akad ni maksud perjanjian lah, kontrak. Jadi apabila kita beli barang, perjanjian kita, barang tu jadi milik orang yang beli, duit tu jadi milik kepada orang yang jual. Itu maksud dia. Ataupun barter trade, ya, kita bagi barang ni, dia tukar dengan kita. Bila satu orang bagi kita 1,000, dia suruh bagi kepada satu tempat, nama dia amanah, kita kena sampaikan 1,000. Kalau kita pergi ambil daripada 1,000 tu 100, ni beda duit aku, duit letih aku, kita tak boleh ambil. Melainkan kalau kita rasa, kita minta izin kat dia dulu. Ataupun saya letih, kalau kita tak mampu, kita habaq, saya tak boleh kumpul benda ni kerana saya nanti kos saya. Dia kata kalau macam tu tak apa, ambil separuh. Tak apalah.
Tanpa kita bagi tahu kat dia, kita terus ambil, itu kita menyanggahi amanah yang dia bagikan. Dia berikan amanah. Melainkan jika sekiranya kita pergi collect amanah tu bagi kepada pihak sekolah tu, pihak sekolah tu dia ambil yang tu, setelah menjadi hak dia, dia bagi balik kat kita sebagai upah penat kita. Yang tu sekolah tu bagi kat kita lah. Yang itu tak apa. Tapi kita ambil amanah orang, kata duit berapa sampai? 750. Kau bagi 1000. Pasal apa bagi 750 ya? Penat saya, takkan saya tak ambil. Itu tak boleh. Itu kalau kita nak, kita kena bagi tahu daripada awal. Saya boleh sampaikan amanah tuan pada dia, tapi saya nak ambil daripada duit ni 250 pasal beda duit minyak saya nak pergi rumah dia jauh. Dia kata tak apa, ambil. Kalau tidak, kita telah memungkiri amanah. Bolehkah wanita di dalam keadaan haid masuk dalam masjid? Para ulama ada berkhilaf pendapat tentang hal ini. Saya abang dululah, secara umumnya banyak kali lah saya jawab, nak ringkas lah. Di kalangan para ulama ataupun ramai di kalangan ulama tidak membenarkan, namun di kalangan mereka menyatakan boleh jika sekiranya dapat menjaga kebersihan masjid. Termasuk yang pendapat yang boleh ini ialah Al-Imam Asy-Syaukani. Antaranya hadis Nabi SAW menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk nawilini khamrah, tolong ambil tempat lapik ni. Aisyah beritahu kata dia haid. Nabi kata inna haidaki laisa biyadiki. Haid engkau bukan di tangan kau. Jadi dengan itu mereka berpendapat boleh masuk ke dalam masjid jika dapat menjaga kebersihan masjid, terutama pada zaman sekarang. Jika dapat jaga kebersihan masjid, maka sebahagian para fuqaha menyatakan tidak menjadi masalah, kerana yang mengharamkan itu pun di atas dalil andaian, bukan di atas dalil yang jelas. Di atas dalil yang jelas. Al-Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi, dia kata bahawasanya orang haid boleh masuk masjid sebab Nabi SAW masa Aisyah orang wanita haid, dia tak bagi wanita haid tawaf. Aisyah tak tawaf kerana dia haid. Kalau sekiranya masuk masjid tu tak boleh, daripada awal lagi habaq kata tak boleh masuk masjid, dia kata ada kerana tak boleh masuk masjid. Jadi dengan itu kata dia, larangan itu, kalaulah larangan itu berkaitan dengan tak boleh masuk masjid, dia hanya habaq daripada awal tak boleh masuk masjid, bukan salah tak boleh tawaf, kerana Kaabah ada dalam Masjidil Haram. Tapi bila dia larang tawaf saja, berarti dia tak sebut tentang masuk masjid, berarti masuk masjid boleh. Itu yang dipahami oleh Al-Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi. Ibn Taimiyah ada pandangan yang lain lah hal. Adakah berdosa tidak membetulkan kemungkaran yang kita nampak dan tahu dengan jelas? Kita nampak dan kita tahu ni mungkin ada beza. Kita tahu tu, kita nampak ni, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang nampak, dia nampak depan mata, maka kita kena ubah mungkar. Tapi mungkar tu kita nak kena ubah, nak tengok dengan kadar dia lah. Kadar dia, maksudnya macam kita syarah dululah kan. Kalau kita ubah mungkar tu, kalau berlaku lagi mungkar yang lagi besar, kita tak ubah lah. Kita nak elak mungkar lebih besar. Tapi kalau kita mampu, anak kita buat mungkar, isteri kita buat mungkar, orang yang kita mampu tegur mungkar, kita hendaklah menegur kemungkaran. Kita tahu ni mungkin orang bagi tahu, mungkin betul, mungkin tak betul. Benda yang tak pasti kita tak masuk campur. Melainkan kita tahu dengan yakin, kita yakin mungkar ada beberapa jenis. Ada mungkar yang membabitkan soal
individu. Ada mungkar yang membabitkan soal bahaya orang lain. Mungkar individu ni kita kena tengok lah. Berzina, minum arak, nampak kita tegur. Tapi mungkar yang membabitkan bahaya orang lain, merompak, pencuri malam, ataupun dia kaki dadah, dia meminang satu orang perempuan, kita tahu dia ni dadah, kita tahu dia minang. Lepas tu orang main tanya kita, dia meminang anak saya. Dia kata sebenarnya saya kena bagi tahu dia ni isap dadah. Sebab apa? Sebab kalau kita biar, ia merupakan satu penipuan dan boleh merosakkan diri orang lain. Tapi kalau mungkar diri dia sendiri, dia ni kita tahu mungkin kaki minum arak ke apa, kita tegur masa tu lah. Kita tak payah duduk pikuk 24 jam. Pasal apa dia ikut 24 jam? Takut dah minum arak. Itu tak perlu. Tapi kalau dia seorang perompak, polis kena ikut dia. Kerana rompakan bukan soal diri dia saja, dia membabitkan bahaya orang lain. Ini agama cuba bezakan antara dua hal. Baru ni saya mendengar satu ceramah ustaz berkata jangan pandai-pandai mengkaji hadis lemah dan dhaif. Apa yang ditulis oleh ulama ikut saja. Demam banyak ustaz ni. Banyak hadis palsu, semua dalam kitab kebanyakannya. Bumi ada atas tanduk lembu, lembu ada atas belakang kampau duk layang. Takkan nak ikut. Apakah hukum jika takbiratul ihram dalam solat kita baca dalam hati? Tak sah. Hendaklah kita menzahirkan takbiratul ihram. Tidak, bukan takbiratul ihram, itu niat. Allahu Akbar. Takbiratul ihram ni senangnya Allahu Akbar. Setengah orang ni dah payah, dia duk buat nak masuk niat pula. Dia ingat macam minyak kereta ke apa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bukan Allah. Allah maksudnya adakah Allah Maha Besar? Alif tu jadi istifham. Allah. Jadi dia tak betul dari segi bahasa. Setengah tu Allahu Akbar. Macam-macam. Kalau dia kata Allahu Akbar, Allah, adakah dia Maha Besar? Setengah tu Allahu Akbar. Akbar Maha Besar, tapi kalau Akbar maksud dia gendang-gendang. Allah gendang-gendang. Pasal apa yang dia payah sangat tak tahu. Dia makan cekelak getah masa nak pergi semayang ke apa? Allahu Akbar apa lah? Ni duk niat nak tak masuk. Ni bukan bateri radio, kena buka dulu bubuh. Mai daripada rumah masuk ke dalam saf, ambil iat semayang, menghadap ke kiblat, tak ada niat lagi. Takkan niat nak pergi berjoget kot. Niat nak semayang lah. Melainkan Allahu Akbar tu kita pegang tangan dia. Ni, nak buat apa ni? Aku pun tergelam punca benda pasal apa aku main sini ya? Yang tu tak wajib semayang. Siapa main sini ya? Hantar dia pun nak semayang apa? Dia pun nak semayang lah. Aku pun tak tahu semayang apa. Kalau bab sampai teratur memang tak wajib semayang. Tentu dah lagi masuk main waktu insya-Allah ke mana main insya kan? Dia duk kacau fikiran dia, dia atok perkataan. Sengaja aku semayang, sengaja lah tu bahasa Sanskrit lama. Saja aku semayang. Itu bukan niat, itu atok ayat dalam otak. Niat ni macam saya nak cakap ni, ada niat setiap perkataan. Dia kalau saya tersebut yang lain, tu tanpa niat lah kan. Tak boleh kita pipi luku kepala, kita duduk sini duduk luku kepala orang tu, apa buat aku ni? Allah luku tanpa niat, mana boleh. Lajak pergi kat dia, duduk tangan elok-elok, pergi kat dia, buka lepih dia luku 3 kali, hang kata tak luku tanpa niat, mana boleh.
Dia tak pernah sabar balik kita cara. Yang mana lebih utama, kumpul duit untuk nikah atau kumpul duit untuk ke Mekah buat umrah? Nikah dululah. Kalau dah ada man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, kata Nabi. Siapa yang mampu nikah dululah kan. Kalau dia ada keperluan nikah lah kan. Maksudnya dia, melainkan dia tak mampu menikah, tu cerita lain lah. Kalau dia mampu kahwin, dan naklah kahwin, dia naklah kahwin. Sebab tu sebahagian kitab fiqh, walaupun taklah tepat, dia suruh orang menikah tu dia jadi imam. Dia kata takut sekali duk mayang, duk teringat benda lain. Sampai dia andaikan begitu. Apakah hukum membawa telefon yang mempunyai aplikasi Al-Quran ke tandas? Bila dia masuk tandas, hendaklah dia hormati Quran, dia jangan zahirkan lah, dia tutup lah itu, jangan bagi naik ke skrin tu ada Quran. Kalau dia kata aplikasi Quran tu ada dalam handphone, tak boleh masuk tandas, tak betul lah. Yang salahnya apabila dizahirkan. Macam kita ada Quran dalam kepala kita, jangan masuk tandas sampai Quran kita demam kita. Yang penting jangan masuk tandas, pi baca Quran dalam tandas. Tu betul. Terlebih warak. Hukum adik-beradik tinggal serumah tapi tidak bercakap kerana tidak minat dan tidak mesra. 2 minggu tak bercakap dalam kurungan. Kena bercakap. Kalau dia tak bercakap tu tanpa niat, bukan kata nak pulau, dah duduk sibuk masing-masing, tak ada nak bersembang, tak berdosa. Tapi kalau dia purposely tak mau bercakap, yang tu berdosa. Quran bagi hadis bagi peluang berapa hari? 2 hari. Ke hari ketiga kena bertegur siapa? At least assalamualaikum, waalaikumsalam, dia kata. Kenapa Nabi Muhammad dikebumikan dalam rumah pada zaman dahulu dan tidak di perkuburan? Kerana Nabi Anbiya dia ditanamkan di mana tempat yang mana dia meninggal. Ini dengan fatwa para sahabat radhiyallahu anhu. Nabi dikebumikan di rumah baginda, sedangkan Aisyah radhiyallahu anha duduk lagi dalam rumah tu. Pasal rumah tu rumah Aisyah. Rumah tu rumah Aisyah. Bila Abu Bakar Siddiq wafat, dia pun minta nak duduk sebelah Nabi, dia duduk. Tak apalah, Abu Bakar Siddiq adalah bapa Aisyah radhiyallahu anha. Jadi rumah nak Aisyah duduk sini, itu ada kubur Nabi, ada kubur bapa dia. Sebab dalam Islam ni tak ada katun tu. Kok malam-malam pok hang tak mai? Tu orang Melayu lah kan. Orang Melayu bak hantu kedai makan tak laku, hantu. Kedai tu depa buat, kata Allah ni tak laku. Kata kedai memang orang buat, kan? Tak laku. Kita pergi makan pasal tak sedap, kan? Semua tak laku, sakit perut, hantu, apa semua hantu. Buatan orang saja. Itu saya kata buatan orang. Orang buat. Otak kita jadi mistik, kan? Jadi macam hantu siam. Kita tak tahu. Tak menafikan kadang-kadang ada sihir, tapi kadang manusia berlebihan. Saya kata yang confirm orang buat ni orang mengandung. Tu ya, yang confirm. Yang lain tu orang sangka. Tuan-tuan faham maksud saya? Hukum wanita potong rambut di kedai, alasan lebih kemas, lebih cantik. Kalau di kedai tu hanyalah wanita sahaja, tak menjadi masalah. Yang tak dimasuki oleh lelaki yang ajnabi, dia boleh potong di kedai berkenaan. Terbang ke London dan dijangka tiba waktu subuh. Dalam perjalanan telah masuk waktu subuh, di mana solat subuh. Kalau sekiranya ada dua keadaan, keadaan ini adalah ijtihad fiqhi.
dia termasuk dalam macam hadis Dajjal yang kita baca tu. Nabi SAW menyuruh sahabat kalau berlaku zaman kedatangan Dajjal, yang sehari bagaikan seminggu, sehari bagaikan sebulan, sehari bagaikan setahun, suruh kita mengkadarkan. Bila kita terbang, dia kata sampai waktu subuh, kita tengok subuh masuk, kita solat subuh. Bila kita solat subuh, kita sampai sana masih subuh lagi. Wajib tak kita solat subuh? Memandai lah. Tapi kalau kita tak solat subuh, kita tahu kerana bila kita sampai masih lagi subuh, kita boleh solat subuh di sana. Kedua-duanya boleh. Adakah perlu mandi wajib jika seorang doktor lelaki atau perempuan memasukkan jari ke dalam faras dengan tujuan melihat laluan peranakan? Tidak wajib mandi. Wajib mandi ni apabila berlakunya idzal taqa khitanan, dua kemaluan lelaki dan perempuan, apabila telah tenggelam kemaluan lelaki dan perempuan, barulah diwajibkan mandi, sekalipun tidak berlaku inzal, sekalipun tidak berlakunya keluar air mani. Adakah sunnah diajar oleh Nabi mendapatkan anak dilahirkan iqamat dan atas lainnya? Hadis iqamat dhaif, walau bagaimanapun ia boleh diamalkan, kerana dhaifnya bukan dhaif yang terlalu dhaif. Adakah boleh memilih doktor lelaki menguruskan kelahiran anak? Ada beberapa keadaan. Pertama, jika sekiranya ada pilihan doktor lelaki dan perempuan, tetapi doktor lelaki itu kita jangka lebih selamat dibandingkan doktor perempuan di sudut kepakaran dia, kerana isteri kita mungkin ada masalah ke apa, maka kita memilih dia ada alasan, ataupun perempuan milih ada alasan. Tapi jika sekiranya sama ya, dia hendaklah memilih doktor perempuan, kerana itu lebih menjaga auratnya dibandingkan doktor lelaki yang hukum auratnya lebih berat dibandingkan perempuan. Benarkah orang gelarkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Al-Hafiz Al-Hadi, dia Abdul Hadi ada menulis tentang Syekhul Islam sebagai Ibn Taimiyah, dan Ibn Hajar Al-Asqalani menggelar dia sebagai Ibn Taimiyah dalam Ad-Durrul Kaminah. Adakah dosa mengumpat boleh diampuni jika tidak meminta maaf kepada orang yang diumpat kerana tidak mau memutuskan silaturahim? Jika sekiranya kita tahu habaq dia marah, kita pergi minta maaf pada dia, tetapi kalau kita telah bagi tahu benda yang salah pada orang, kita hendaklah betulkan balik kepada orang yang kita bagi tahu tu. Kalau tidak duk tersebar yang salah tu, kita bagi tahu ke orang benda yang tak betul. Para fuqaha dua bahagian. Sebahagian mereka kata kena bagi tahu, sebahagian mereka kata jika tak bagi tahu itu membawa mudarat yang lebih besar, dia boleh minta maaf secara umum dan membetulkan kesalahannya. Apakah hukum anak luar nikah berkahwin dengan bapaknya? Benda ni betul berlaku? Betul ke? Berlaku di mana ni? Di Perlis lah. Di Perlis kita tak benarkan. Di dalam mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, dia memang benarkan, kerana dia menyatakan anak luar nikah tu tak ada hubungan dengan bapak dia yang luar nikah. Bapak dia lah, walaupun bapak tu bapak biologi dia, tapi tak ada nilai hubungan. So kalau dia menikah dengan bapak dia pun boleh. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan ini dengan menghormati Imam Syafi'i lah. Pandangan ini telah dikritik oleh banyaklah para ulama daripada mazhab-mazhab lain, yang dianggap sebagai tidak munasabah untuk membenarkan hal yang seperti itu. Sebab tu bila kita mengaji kitab-kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i, saya rasa ingat Hak Jakim keluar pun sama juga, saya ingat pun menyebut hal yang sama, boleh kahwin balik dengan anak tu, kerana atas dasar pandangan dalam mazhab Syafi'i. Banyak para ulama dalam berbagai mazhab menyebut, masuk Syekhul Islam menyebut di dalam Al-Fatawa Al-Kubra, di dalam Islam ini kalau sekiranya anak susuan, kita tak boleh kahwin, kerana dia menyusu bukan dengan kita lelaki, dia menyusu dengan bini kita. Bini yang mana susuan tu disebabkan kita lah, kan? Kita tak boleh kahwin dengan anak susuan kita.
Adik-beradik susuan kita tak boleh kahwin. Dia menyusu dengan mak kita, ataupun dia menyusu dengan perempuan yang sama kita menyusu dengannya, sama ibu susuan, kita tak kahwin. Kalaulah kerana susuan Islam tak benarkan, kata Ibn Taymiyah, bagaimana untuk kita benarkan berkahwin dengan bapak sendiri? Hanya memanglah dia salah kerana tak akad nikah, tapi hakikatnya dia adalah bapak dari segi biologi ya. Maka pandangan ini dianggap tidaklah kuat untuk diikuti. Kalau saya bawa kes ni ke sini, kita tak akan benarkan. Ada pandangan-pandangan yang macam saya sebut dalam mazhab Syafi'i, dalam Asnal Matalib, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, alim kabir, alim besar mazhab Syafi'i. Tetapi dia menyebut pandangan ni pandangan mazhab. Isteri tidak boleh keluar untuk menghadiri jenazah sekalipun bapak dia dan anak dia jika tidak diizinkan oleh suami. Ini dalam pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tak apalah pendapat dalam mazhab, sebab itu kita diperoleh ni mazhab kita hormat semua, tapi kita memilih qaul. Kerana apabila kita tak memilih mazhab pandangan berkenaan daripada mazhab Syafi'i, bukan bererti kita telah tolak ulama, kerana majoriti ulama yang lain tak benarkan, mereka pun ulama, imam-imam mazhab juga. Imam Syafi'i hebat, ilmu dia hebat, tak dinafikan, kecemerlangan dia hebat, banyaklah pendapat dia yang benar kan, yang tak terlawan oleh orang lain. Namun tidaklah semua benda yang macam Abu Hanifah tadi, dia hebat, tapi dia kata boleh baca Quran dalam bahasa Parsi. Dia pun orang Parsi ya kan, tapi pendapat ni tak kuat lah kalau nak ikut. Kacau kalau orang Parsi baca bahasa Parsi, sekali kita pun nak minta baca bahasa kita pula, Game Persatuan Melayu ke apa. Jadi ini tidak mungkin. Adakah orang yang meninggalkan solat termasuk dalam hukum hudud? Tak termasuk. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min da'li tafarruqan ma'sum, wa la taj'al minna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin.